ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kita kesihatan, diberikan kita kesempatan dalam menuntut ilmu. Seperti mana katanya para ulama, menuntutlah ilmu sebelum waktu diharamkan menuntut ilmu. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung dalam tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat yang terakhir kita ambil ayat awal tu lah 143 lah sekali kita ambil kan. Hari ini insya-Allah kita akan ambil 144. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Sebelum ni kita ambil tentang Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalih kiblat, yang mana sebelum ni menghala Baitul Maqdis, kemudian diubah ke Masjidil Haram, yakni Kaabah. Allah SWT sebut, "Qad nara taqallub," kami melihat wajahmu, yakni sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mendongak ke langit. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha," maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Yakni ketika Nabi SAW menghala ke Baitul Maqdis, pertama Nabi tak apa-apa, bukan tak apa-apa, tak mau. Tapi dia lebih suka menghala ke Kaabah, dan Allah SWT mengetahuinya, dan Allah memalingkan. Dan Allah sebut apa? Allah mengetahui bahawa Muhammad senang dengan menghala ke Kaabah. Baik. Perubahan kiblat ini kerana nak menyisihi perbuatan ataupun sama dengan agama-agama ahli kitab, yang mana kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Nak menyisihi kiblat itu diarah kepada Kaabah. Disebut dalam hadis, ada beberapa tempoh, ada yang mengatakan 16 bulan, ada kata 17 bulan, lama juga kan, setahun lebih menghala Baitul Maqdis. Baik, bagaimana Allah SWT nak menjaga agamanya Islam sehingga penyerupaan kiblat pun Allah suruh ubah, sampai ke tahap kiblat pun tak boleh sama. Dan banyak hadis-hadis Nabi melarang umatnya menyerupai kaum-kaum kufar, kaum-kaum kafir, kaum-kaum yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam hadis, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa min," barang siapa menyerupai satu kaum, dia tergolong dengan kaum tersebut. Ulama bahas tentang hadis ini, ulama kaji penyerupaan macam mana. Adakah makan pun serupa? Kawan tu makan makan roti, kita makan roti, adakah kita terjebak juga? Tidak. Yang dimaksudkan tasyabbuh, penyerupaan yakni dari segi syiar, yang mana ia khusus bagi golongan ataupun agama mereka, kita mengikuti mereka. Ini yang tak dibenarkan dalam Islam. Saya bagi contoh. Agama Kristian, mereka diajar untuk memakai salib. Salib, lambang agama ataupun tanda ta'abbud, ibadah mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba datang satu orang Islam memakai pakaian itu, ataupun memakai kalung, rantai salib, ataupun baju padri, baju padri ataupun baju Tok Syami, yang mana ia khusus untuk syiar mereka, yakni pengagungan agama mereka. Adakah boleh kita pakai? Tak boleh. Kenapa? Ini penyerupaan yang dilarang oleh Nabi SAW. Ketika Nabi nazak, isteri Nabi duduk tengah sembang, berborak di antara isteri Nabi. Mereka cerita tentang gereja yang ada. Mereka pernah nampak satu gereja yang di dalam tu ada gambar-gambar Nabi-Nabi. Nabi larang, jangan buat. Laknat kepada mereka, mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Allah musta'an. Begitu dahsyatnya Islam membezakan hak dan batil, kebenaran dan salah.
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahawa peralihan kiblat itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Peralihan kiblat ni Allah beritahu sesungguhnya orang yang diberi kitab, yakni kitab Zabur, Injil, Taurat, mereka mengetahui pengalihan kiblat itu pengalihan yang benar. Ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut tentang Yahudi ataupun Bani Israel, mereka mengenali Islam sangat dalam. Mereka mengaji. Sebab tu kita sebut ada golongan orientalis, yang mana dia bukan orang Islam, dia belajar Al-Quran, dia belajar bahasa Arab, tujuan dia nak mencari perkara-perkara yang dilihat sebagai satu kesalahan, tapi mereka tak akan jumpa. Cuma didatangkan hujah-hujah ataupun keraguan, syubhat, hanya untuk memesongkan umat Islam. Di antaranya dibawa contohnya tentang Nabi Muhammad ini adalah suka kepada budak-budak. Ini pedofil. Kan dulu ada satu zaman baru je ni, fitnah pedofil ni. Dia kata Nabi, siapa yang bawa ni? Ini adalah orientalis. Sebab tu kalau orang Islam tak mengaji, ia akan dipesongkan. Dan Allah SWT sebut dalam Quran, petunjuk bagi orang beriman adalah kitabullah wa sunnatin Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Bayangkan kalau seorang Islam dia tak mengaji Quran, dia tak mengaji sunnah Nabi, macam mana dia nak dapat kebenaran? Dia tak akan dapat kebenaran, melainkan dia dapat kebatilan. Ini jelas. Tidak ada kebenaran melainkan ia terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada kebenaran selain dari kitab Al-Quran wa sunnah Nabi SAW. Tak ada. Melainkan ia hanya ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Masuklah di benda apa pun, ia semua disebut dalam Al-Quran Karim. Disebut belakang. Contohnya kita nak memperjuangkan hak asasi manusia, tak payah pakai kitab lain. Dalam Al-Quran Allah cerita kitab bagaimana sikap kita dengan anak yatim, bagaimana sikap kita dengan isteri, bagaimana sikap kita dengan orang tua ataupun orang yang berumur, bagaimana sikap kita pada kanak-kanak. Disebut dalam Al-Quran dan hadis. Cukup bagi kita mengaji dan kita beramal. Tapi sebab kita tak mengaji, duk ambil kitab lain sebagai rujukan, itu yang jadi pening tu. LGBT pun dijadikan benar. Allah musta'an. Perbuatan laknat Allah SWT. Ijma', tak ada khilaf di antara ulama LGBT. Tetapi disokong oleh kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian lebih. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, mereka akan mengetahui kebenaran daripada Tuhan mereka. Allah beri kepada kita Al-Quran, dan Al-Quran kitab termasuk salah satu kitab-kitab yang Allah turun kepada umat manusia. Hebatnya Al-Quran berbanding kitab-kitab lain, Al-Quran tak pernah diubah walaupun satu huruf. Ada percubaan? Yes, ada percubaan. Percubaan tukar surah, terbalikkan surah saja, bukan tukar ayat lain. Tukar percubaan surah, itu pun orang dapat detect. Percubaan datangkan ayat-ayat baru seperti Musailamah Al-Kadzdzab, buat main ayat-ayat baru. Surah gajah Al-Fil, dia ada cerita gajah yang mempunyai belalai yang panjang. Dia cerita pasal gajah. Tetapi percubaan itu gagal. Takkan boleh. Sebab tu saya sebut orang Islam ni bagus. Hebatnya orang Islam. Koman orang Islam kita ni, muka surat depan mesti hafalnya. Fatihah tak hafal Islam pun, dia nak mayang gitu. Fatihah mesti hafalnya. Dan paling koman lagi 3 kul mesti hafalnya. Kata hafal tu kira balok teruk. So, Fatihah dengan 3 kul tak boleh hafal lagi, teruk. Yang ni kalau orang ubah depan belakang, pergi terbalik orang tahu. Bagi dekat siapa pun, oi ni Quran apa ni, Fatihah patut duduk depan, tiba-tiba duduk belakang. Orang boleh tahu. Orang yang menghafal Al-Quran bukan sejuta. Catat fakta, saya tak ingat berapa bilion. Jutaan manusia umat Islam yang menghafal Al-Quran. Allah banyaknya, subhanallah.
Dan Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, mereka akan mengetahui kebenaran. Saya bertanya tuan-tuan, kalau ada dalam pada kita Al-Quran, kitab yang tak pernah diubah sesuai, kitab yang asli, tetapi kita gantung dalam rumah, simpan dalam almari, simpan dalam rak, adakah Al-Quran itu memberi manfaat kepada kita? Tak memberi walaupun sedikit. Kalau kita gantung, bubuh di rumah, gantung pintu, tapi tak membaca, baca pun tak boleh. Adakah memberi manfaat? Tak memberi manfaat. Kalau baca Quran tak boleh, tak ada masalah, kita belajar baca. Tapi jangan putus asa. Ada orang dia kata saya berumur dah ustaz, belajar apa, bukan nak jadi imam dah. Dia bukan belajar kira nak jadi imam. Kalau tak boleh baca Quran, kita belajar, mati dalam keadaan belajar lebih mulia pada orang yang pandai baca Quran tapi jarang baca Quran. Nah, dua orang. Satu yang orang pertama, dia tak boleh baca Quran, dia baca a i u ba bi bu ta ti tu. 10 tahun dah tak boleh, tak lepas-lepas. Tok guru mati banyak kali. Tok guru mati banyak kali dah tukar tok guru. Doa i u tu lah tak boleh. Allah berikan kepada dia kelemahan dalam memahami. Tapi seorang lagi dia pandai baca Quran, dia pandai tafsir, dia pandai qiraat, tapi jarang baca. Dan dua-dua mati. Saya tanya tuan-tuan, yang mana lebih mulia? Hak baca Iqra tadi lagi mulia pada yang pandai baca Quran. Sebab setiap hari dia mempelajari baca Al-Quran. Sebab apa kita belajar baca Quran? Kerana dalam ini ada hidayah. Tapi kadang-kadang daripada Al-Quran juga berlakunya kerosakan. Bukan kerana Al-Quran salah, orang tu masalah. Seperti golongan-golongan Al-Qaeda, Daesh, mereka menggunakan ayat Al-Quran. Golongan Sufiyah menggunakan ayat Al-Quran. Golongan-golongan Jahmiyah, mereka menggunakan dalil Al-Quran. Pasal apa rosak? Kerana mereka memahami ikut suka selera mereka. Al-Qaeda disebut kenapa menghalalkan darah orang Islam. Mereka menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar seperti zina, membunuh. Dianggap sebagai kafir. Tak solat, kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Sebab tu ini bom rata tu. Kemudian kerajaan tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Mudahnya. Akhirnya dibom. Tapi dia pun menggunakan nama sunnah. Nama saja tak guna, tapi hakikat itu yang memberi makna. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak akan ampun dosa pelaku syirik, termasuk pelaku syirik, orang yang melakukan perkara-perkara taghut. Taghutnya ni berhukum selain hukum Allah, orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini termasuk taghut. Dan orang yang macam ni halal darahnya. Ini fahaman-fahaman Al-Qaeda. Golongan Sufiyah, tengok setengah orang panggil Tok Wali. Orang kata wali. Kita ni orang Melayu dia sebut wali ni. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak seorang wali dia tahu dia tu wali? Dia tahu kata dia tu wali? Tak ada. Tak ada satu wali pun dia mengaku dia tu wali. Hanya orang yang memberi nama. Ini wali, ini wali. Tak apa. Sifat wali iaitu orang yang bertakwa. Tiba-tiba kita melihat satu wali Allah yang dikatakan wali Allah tak semayang, siap orang cucur rokok pada hari. Ini berlaku kan di Nusantara. Duduk atas kursi, orang minta berkat, kata wali Allah SWT, tak semayang. Tanya dia ada dalil tak? Ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu yakin. Saya dah yakin dekat Allah, saya tak payah sembah Allah dah. Pakai Quran tak? Pakai Quran. Sedangkan Allah kata Quran ni petunjuk. Macam mana orang baca Quran? Macam-macam fahaman kena. Kerana mereka memahami ikut selera dia. Dia nak faham macam tu, dia faham lah. Dia tak mahu faham lagu tu, dia faham cara dia. Datang satu orang pula, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Dia pergi faham, katakan Muhammad dan Allah itu Esa. Yang ni Allah, Muhammad Allah. Pening tuan-tuan. Baca Quran juga. Tapi kerana mereka membaca, memahami sesuai dengan keinginan diri mereka.
Kalau orang tanya kita, Ustaz, macam mana saya nak selamat bila baca Quran, nak faham dengan betul? Fahamilah Al-Quran seperti mana sahabat memahaminya. Kalau kita faham seperti sahabat faham, insya-Allah selamat. Kerana tidak ada yang memahami Al-Quran melainkan yang paling faham adalah Nabi SAW. Dan tidaklah apa yang Nabi faham melainkan Nabi cerita kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita nak baca satu ayat, fahamilah seperti mana sahabat memahaminya, dan insya-Allah kita selamat. Kadang-kadang baca Quran tak payah sembahyang. Pasal apa? Tak khusyuk. Pening juga tu kan. Baik. Kemudian ayat seterusnya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah SWT tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Ini termasuk antara sifat dan nama Allah SWT. Allah itu Maha mengetahui dan tidak pernah lalai. Bermaksud makhluk ini senantiasa lalai, tetapi bagi Allah tidak lalai. Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah, dalam ayat kursi, Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Kenapa? Manusia dia mengantuk dan dia tidur. Binatang dia mengantuk dan dia tidur. Tetapi bagi Allah tidak ada sifat itu. Tetapi bagi manusia, sifat lena dan mengantuk adalah kesempurnaan. Kalau orang tak lena, gila kan? Tak boleh lena, gila. 2 hari tak lena, 3 hari tak lena, otak dia fikir tak berhenti sat. Boleh jam otak tu. Tapi bagi Allah, lena itu satu kekurangan. Bagi Allah tidur tidak ada, mengantuk pun tak ada. Sama juga bagi manusia senantiasa lalai. Sebab itu Allah senantiasa suruh kita nasihat di antara sesama lain. Amal ma'ruf nahi munkar, berikan nasihat, berikan peringatan, kerana manusia senantiasa lalai. Tapi Allah SWT tidak pernah lalai, walaupun sama sekali takkan pernah lalai. Apa yang kita buat semua Allah mengetahuinya, imma secara zahir wa imma batin. Apa yang di hati kita Allah mengetahuinya. Buktinya tengok di ayat tadi yang kita baca. Allah kata apa? Allah mengetahui keinginan Nabi untuk mengalih kiblat. Bagaimana keinginan di hati Nabi SAW. Kemudian Allah SWT berfirman, wa la in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan, hujah-hujah kepada orang-orang yang diberikan kitab, mereka tidak akan menurut kiblatmu. Mereka takkan ikut. Kalaulah wahai Muhammad, hang bagi dekat mereka hujah, hang bagi ayat-ayat kami, mereka tidak akan ikut kamu Muhammad. Ini sama seperti ayat surah Al-Baqarah, ayat yang pertama, ayat muka surat 4, muka surat 3. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir ni sama saja. Kalau hangpa bagi nasihat, dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna kita dilarang untuk berdakwah. Tetapi setengah golongan itu sifatnya menolak secara mutlak. Tetapi kita diarahkan untuk berdakwah, termasuk menunjukkan akhlak yang baik, berbahasa yang baik, kemudian budi pekerti kita. Ini tanda kita untuk berdakwah pada golongan-golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Muhammad datang kepada mereka ayat-ayat, mereka tidak akan ikut kiblat yang diarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum. Mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pun tidak akan menurut kiblat mereka. Sebahagian mereka tidak akan menurut kiblat sebahagian lain, dan jika engkau menurut hawa nafsu mereka setelah sampai ilmu kepadamu, nescaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jika kamu ikut hawa nafsu sama seperti mereka, selepas datang kepada kamu ilmu, datang kepada kamu hujah, maka kamu tergolong orang-orang yang zalim. Ini teguran, peringatan Allah kepada kita semua. Banyak kan, bila Allah tegur Nabi Muhammad, bukan bermaksud Nabi Muhammad ni buat salah, tetapi ini termasuk peringatan kepada umatnya. Allah kata dekat Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Bukan bermakna Nabi tak bertakwa, tetapi memperingati Nabi serta pengikut-pengikutnya. Sama juga, kalaulah kamu akan hujah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, masih kamu membela perkara yang perkara batil kerana hawa nafsu, kerana ta'assub, ini termasuk perbuatan yang jahil.
Jelas. Kita mempertahankan seseorang bukan kerana kebenarannya, tetapi kerana kedudukannya, kerana kita suka dia. Walaupun salah, kita pertahankan. Ini termasuk perbuatan-perbuatan orang yang zalim. Sebab telah datang kepada mereka hujjah. Sebab tu tuan-tuan bila tengok setengah-setengah ustaz hak merapu ni, kadang-kadang ustaz kita tegur. Ada orang kata, ustaz pasal apa tak tegur private, tak tegur privacy, kenapa buat video bantah ataupun buat bantahan video, kenapa tak tegur privacy, kan molek comel sikit. Kalau tegur depan-depan ni nampak sangat, nampak so tak elok orang kata lah. Tuan-tuan, dia mengajak ada 10,000 yang mendengar, dan apa yang disampaikan itu semua perkara yang dusta, berita-berita palsu, hadis-hadis palsu, ataupun amalan-amalan yang khurafat. Bila kita nasihat secara peribadi, bagaimana pengikut-pengikutnya ingin mengetahui, bagaimana orang-orang lain nak dapat tahu, membedakan hak dan batil. Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika ditanya pasal apa kita kritik dia, perawi ini kadzab, pendusta, kenapa kita perlu cakap? Imam Ahmad katakanlah, hang diam, aku pun diam. Bagaimana umat lain nak tahu kata dia ni pendusta? Maka salah seorang daripada kita kena cakap. Maka begitulah kita nampak keburukan, nampak kesalahan, tegur. Kerana apa? Sayang. Kerana apa? Kita tak mahu dia buat salah, kita tak mahu dia terjebak dengan perkara-perkara yang batil, mengajak manusia kepada keburukan. Tetapi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang jelas hak dia buat mengajak ni perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini satu pun orang yang merosakkan agama Yahudi Bani Israel, tidak ada yang merosakkan agama mereka melainkan ulama-ulama mereka. Dan iblis akan guna jalan yang sama juga nak merosakkan umat Islam melalui orang-orang yang digelar ulama. Sebab tu Islam ulama ni ada dua. Ada ulama su, ulama yang buruk. Ada ulama yang benar-benar ulama. Kalau kita ni ulak dalam semua lah su tu. Ulak dalam semua, nampak tak ada apa, rupanya ular. Dia bukan takat dia boleh bunuh orang pula. Itu ulak dalam semua. Kadang-kadang kesian dekat anak muda. Kesian dekat anak muda kita lah. Orang muda ni dia sifat dia darah panah, dia semangat. Tengok, saya mengajak bukan saya cengeng, tapi saya semangat. Kalau saya slow, pakai tangguk lah kita semua. Angguk bukan tanda faham, angguk kerana tembuih masjid negeri tu. Tapi saya sengaja semangat. Ini dah bila mungkin rumah dia cara lain pula, kan? Orang muda ni dia panah cepat, tapi kalau salah jalan dia memberi golongan sesat, tidak akan masuk dari jalan orang-orang masuk dengan pujuk mut'ah. Apa nak nikah kontrak. Orang muda dia fikir singkat, nikah juga walaupun kontrak. Nikah kontrak. Lah, mana tapi kena masuk Syiah dulu lah. Contohlah. Ataupun main datang satu orang, weh, jom mati syahid, jom kita pergi perang. Oh, ini satu tempat ni tengah perang ni. Tengok bukan pergi perang mati syahid. Pergi perang memerangi pemerintah Islam ataupun menjadi khawarij. Ini bahaya ni. Sebab tu mereka masuk dari jalur orang-orang muda. Kerana orang muda ni dia lain dengan orang tua. Orang yang tua, orang yang berumur, dia bertindak sesuai dengan akalnya. Orang muda dia bertindak dahulukan tenaganya, bawa akal. Orang muda tanam 100 pokok arung manis dengan orang tua tanam 10 pokok, tak sama kan? Hasil 10 pokok orang tua tu lebih banyak pada 100 pokok orang muda. Orang muda 100 pokok banyak ni, kira-kira fikir mai, boleh untung baju ni orang tua 10 pokok tak banyak. Tapi komitmen terus, istiqamah, baca bagi elok, ayam ukuk, balut comel-comel, walaupun tak boleh balut banyak, balut sikit-sikit, tapi setiap hari. Orang muda balut hari ni 2 minggu lagi balut pula, kan? Kan? Itu bedanya orang berumur dengan orang yang muda. Bagus dalam membela Islam, tapi kadang-kadang janganlah kita salah membela. Dikatakan ulama terus kita bela, rupanya kita bela ulak dalam semua. Ini payah. Duk ingat nak bela ulama tapi dia membela ulak dalam semua. Maka bagi dia tu nampak kebenaran, sedangkan apa yang dibela adalah satu keburukan. Allah SWT sebut apa? Wala in taba'ta ahwa, barang kalaulah kamu ikut hawa nafsu kamu selepas datang kepada kamu ilmu, hujjah, datang kepada kamu kebenaran, masih ikut keinginan,
maka kamu terjebak dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang innaka idzal lamin zalimin, dan sesungguhnya engkau akan terjebak dengan orang-orang yang zalim. Hawa nafsu, nafsu, keinginan, disebut dalam surah Yusuf, innan nafs amara bisu. Sesungguhnya jiwa ni pada asalnya dia mengarah kepada keburukan. Tak jiwa. Sifat manusia ni, jiwa ni dia akan mengarah kepada keburukan. Bagi orang yang tak mengaji ada caranya. Bagi orang mengaji dia ada caranya. Tak sama. Bagi orang yang kaki semayang dia ada caranya. Bagi orang yang menuntut ilmu ada caranya. Dia ada nafsunya, keinginan. Tak sama. Ada orang gila harta, ada orang gila pangkat. Maka lagi harta ni bini pun tak buang sebab cari duit, kerja, gila harta. Ada orang gila bukan gila-gila ada orang dia gila pangkat, sampai kerja ambil cari pangkat, tak mahu menikah. Dia sebab apa? Dia suka pangkat. Ada orang gila perempuan, ada orang gila perempuan pun nikah satu tak cukup tambah dua, tak cukup tambah tiga, tak cukup tambah empat, tak cukup lagi. Ada kan? Bukan benda yang pelik. Ini sifat jiwa. Tapi tak bolehlah kita ikut semua, kerana jiwa ni pada asalnya sifat dia mengarah kepada keburukan. Dan jiwa ni dia ajar dalam Islam cara nak pujuk jiwa, disebut dalam Quran dan hadis. Bagaimana kita nak pujuk jiwa itu. Jiwa tak sama tuan. Ada orang jiwa ni jenis simpan, jenis pendam, seorang-seorang, duduk seorang-seorang jadi. Ada jenis nampak terus, ada jenis tak boleh kasar, ada jenis suka lembut, ada jenis kena kasar. Tak sama. Sebab tu Nabi ketika berdakwah, sahabat yang tapi perang, Nabi pulau dah. Ada seorang badui kencing dalam masjid, Nabi nasihat cara baik. Nabi tak hukumnya, Nabi nasihat. Kerana apa? Lihat pada orang, jiwa tak sama. Ada setengah orang dia kena pujuk baru dia dengar. Kalau marah dia tak mau. Ada setengah orang pujuk pun tak mau, marah baru mau. Kena marah, kena didik. Sebab tu Nabi memberikan izin pada kita takdi, pukul kerana mendidik. Isteri bukan pukul rotan teruk mendidik dibenarkan. Khutbah Jumaat bila yang cerita pasal mendidik isteri tu kan, dia ada sebut tentang takdi. Memukul isteri dengan niat untuk mendidik tanpa mencederakan. Mendidik anak boleh dengan kita memukul, tetapi tanpa mencederakan, dengan niat mendidik, bukan niat balas dendam. Kadang-kadang dia geram kat bini, dia lama dah dengar khutbah boleh pukul bini, dia kata balik ustaz tu dengar kata ceramah boleh pukul bini, kerang lama bagi terus. Jangan. Lagi jadi salah faham. Allah musta'an. Baik, ayat seterusnya Allah SWT sebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, siapa ni? Bani Israel. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ini Allah membocorkan rahsia-rahsia Bani Israel. Mereka kenal Muhammad lebih pada mereka kenal anak mereka sendiri. Maksudnya mereka duk mengkaji. Tengok cerita apa? Waraqah bin Naufal. Saya cerita baru ni kan. Waraqah bin Naufal. Ketika Khadijah bawa Muhammad suaminya kepada pakcik dia, Waraqah bin Naufal. Ketika dia cerita dekat Waraqah, apa beritahu Waraqah beritahu? Waraqah beritahu, engkau akan dilantik menjadi seorang nabi. Yang hang cerita ada orang mai itu adalah Jibril. Mus. Jibril mai orang. Waraqah ni dia bukan Islam lagi ketika tu. Dia adalah orang yang beramal ahli kitab, menunjukkan mereka menunggu-nunggu siapa yang akan jadi nabi yang terakhir, dan mereka tahu tanda-tanda nabi dan sebagainya. Di antaranya kisah Salman Al-Farisi. Dia tengok tanda nabi, nabi tak makan sedekah. Hari pertama dia pergi tengok, kemudian hari kedua dia pergi makan, bagi hadiah, bagi sedekah, nabi tak makan, nabi bagi ke orang lain. Kemudian dia hari yang ketiga dia bawa pergi makanan pula. Tengok dia habaq Nabi, ya wahai Rasulullah Muhammad,
Ini hadiah untuk kamu. Baru Nabi makan, kemudian dia pergi tengok tanda apa kelahiran Nabi di belakang. Macam mana mereka tahu? Mereka ahli kitab, mereka kaji dan selidik. Maksudnya tanda-tanda Nabi nak keluar. Jadi tak mustahil bagi mereka untuk mengetahui kewujudan Nabi SAW. Tapi kalau tahu saja tak buat, tak jadi juga. Yahudi tahu tak kata Nabi Muhammad tu Nabi? Tahu, tapi tak ikut, tak jadi. Dia kalau cakap mengaku saja tahu, tak menjadi. Kalau mengaku kata sunnah, tapi buat semua hak bid'ah, tak jadi juga. Kadang-kadang orang kata, satu ustaz menarik, dia bagi contoh. Dia kata apa? Kalau lah orang tu, dia kata dalam Islam ni ada bid'ah hasanah, awak tak bubuh nama ahli sunnati wal bid'ah hasanah. Sebab tak comel nama tu, sunnah wal bid'ah, tak cantik. Pasal apa nak buat sunnah wal jamaah juga? Nampak comel, nampak kata bid'ah. Lah ni orang dia bermain perkataan bid'ah ni. Kadang-kadang orang tak mengaji, dia main perkataan ni. Bid'ah ini perkataan yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bencana yang akan berlaku pada umatnya, dan ia berlaku pada umat sebelumnya, tapi orang permainkan. Sama dengan Yahudi. Bukan saya samakan mereka dengan Yahudi. Ni saya nak cerita Yahudi ni. Yahudi ni mereka mengadakan agama mereka dan mereka tahu, tetapi mereka masih tetap ikut ulama mereka walaupun ia termasuk perkara-perkara yang bid'ah. Allah musta'an. Orang yang diberi kitab dan mereka mengetahuinya akan kedatangan Nabi Muhammad SAW tetapi tak mengimaninya, maka tidak memberi manfaat kitab tersebut. Sama juga kalau kita baca tapi kita tak faham isi kandungan Al-Quran, tak beri makna apa, bolehlah pahala tu, tapi tak dapat matlamatnya. Kerana matlamat Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi orang beriman. Takkan jadi petunjuk melainkan dia membaca, memahaminya serta beramal dengannya, baru jadi petunjuk. Kalau baca tak faham, boleh pahala saja. Bolehlah keberkatan tu baca, tapi yang diinginkan oleh Allah SWT dan diinginkan oleh Nabi, iaitu membaca, memahaminya serta beramal dengannya. Tak boleh baca semuka, baca satu ayat, sehari satu ayat. Satu kawan saya, subhanallah, orang Britain, nama dia Jamal di Yaman. Saya jumpa dia tahun 2012. Umur dia sekarang ni mungkin 38. 38. Masuk ke 40 dah lah. Waktu saya jumpa tu dia baru masuk Islam. Kemudian dia belajar baca Quran, semualah, belajar baca semua. Dan dia menghafal Quran. Dia hafal sikit. Saya pergi pula tahun 2016, tak habis lagi. Tak hafal lagi. Pergi pula 2018. Pergi kali ketiga. Habis dah Quran. Orang tak boleh baca, dia start hafal umur dah 30. Start hafal. Maksudnya tak ada dihalangan. Kalau orang kata saya ni tua dah menghafal apa lagi, tak ada halangan. Maksudnya keinginan. Umur 30 lah, walaupun lama lah 8 tahun, tapi habis. Kerana sikit-sikit usaha terus menerus. Ini pun satu pertolongan Allah, hidayah. Kita nak menghafal semua pun bukan senang kan. Tak belum tentu kita boleh habis. Allah SWT sebut bahawa inna fariqan minhum yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Ayat yang terakhir, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Pertama tentang kebenaran, al-haq. Kebenaran itu satu saja, dia tak akan jadi dua. Kalau main bola, dia mesti ada salah satu kalah dan satu yang menang. Dia tak akan jadi dua-dua kalah, dua-dua menang. Dia ada salah satu. Dan kebenaran pun sama. Kebenaran itu satu saja, dia takkan di dua. Imma benar wa imma salah. Nabi sebut tentang umat Nabi. Nabi kata apa? Umatku terbahagi beberapa golongan. 73. 72 terjun neraka, satu saja yang selamat. Kalau tanya semua golongan, semua kata depa lah golongan satu tu.
Tapi yang macam mana kita nak tahu? Senang saja tuan. Tidak ada yang apa kita lakukan dan tidak ada apa yang kita yakini melainkan sama seperti sahabat Nabi SAW faham, insya-Allah kita selamat. Tuan-tuan try lah buat sekali. Tuan-tuan azam diri tuan-tuan, bulan ni saya nak buat sebiji macam Nabi. Apa hak sahabat buat, hak tu lah aku buat. Apa hak sahabat tak buat, hak tu aku tak buat. Sahabat faham lagu mana, lagu tu lah aku akan faham. Kalau sahabat tak faham, aku tak mahu ambil benda tu, aku tolak buang. Try tengok sebulan, tuan-tuan akan nampak banyaknya percanggahan dengan adat-adat Melayu kita. Waktu tu tuan-tuan akan rasa keseorangan. Rasa macam pelik. Rupanya tak boleh rupanya. Kerana apa? Allah musta'an. Kerana ia datang daripada Nabi SAW. Allah SWT sebut apa? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang daripada Allah SWT. Tidak ada kebenaran daripada orang lain. Kalau ada orang kata saya ni membawa kebenaran, tetapi apa yang dibawa bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan kebenaran. Kalau kata saya ni nak ajak tuan-tuan semua buat satu benda yang benar, yang baik, yang bagus, yang dapat pahala, tapi kalau tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis, ketahuilah itu bukan benda yang baik. Saya nak bagi soalan untuk tuan-tuan fikir. Menarik soalan ni. Satu amalan yang kalau kita buat, kita mengharapkan pahala. Saya ulang. Satu amalan yang kita buat, kita mengharapkan pahala serta redha Allah SWT. Kita namakan dia ibadat atau maksiat? Ibadah. Saya ulang balik. Satu amalan kita buat, kita nak pahala dan kita nak redha Allah, nak Allah suka kat kita. Itu kita panggil ibadat atau maksiat? Ibadah. Okey. Dalam Islam, Allah suruh kita buat ibadat. Banyaklah. Semayang, zakat, zikir, macam-macam lah. Umrah, haji, bala, macam-macam lah. Semua ibadat ni yang Allah suruh. Ada tak satu amalan yang dapat pahala, yang Allah redha, tapi Allah tak cerita dalam Quran? Ada? Okey. Soalan seterusnya. Ada tak satu amalan yang mendapat pahala dan mendapat redha, Nabi tak tahu? Ada tak? Tak ada. Barang siapa kata ada, boleh kufur. Kufur, bukan sikit lah. Boleh kufur. Ada tak satu amalan ibadat yang dapat pahala dan mendapat redha Allah, yang Allah bagi syurga, yang Nabi tak pernah buat ataupun tak sempat buat, atau Nabi lupa nak bagi tahu? Tak ada. Semua Nabi dah buat. Okey. Yang hak Nabi buat ni kita sebut ibadah, dan ia yang terbaik. Datang satu orang, dia memperkenalkan satu ibadat. Dia nak bawa satu ibadat kepada kita semua, yang mana ibadat ini tak dibawa oleh Nabi, tak disebut dalam Quran, bahkan tak pernah dibuat oleh Nabi, bahkan tak pernah dibuat oleh sahabat Nabi, dan dikatakan ini ibadat. Okey. Adakah ini dikatakan ibadah atau maksiat? Soalan berat. Adakah ibadah? Kita kena balik fikir. Balik fikir dulu. Kalaulah orang tu kata baik, benar baik, apa masalah? Setengah orang, ini Yahudi pun ungkap benda yang sama lah. Apa yang kami buat ni, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jika hampa kata dekat mereka, janganlah kamu buat kerosakan, ini rosak ni, ini salah, ini tak betul ni. Apa mereka jawab? Tidak, apa yang kami buat ni semua kebaikan. Tapi Allah bantah balik, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak, yang mereka buat ni semua kerosakan dan mereka tak tahu, dan mereka tak sedar. Maka bila kembali dari soalan tadi, kalaulah kita sebut ini satu ibadat, tidak ada ibadat yang paling baik ialah melainkan apa yang dibuat Nabi SAW. Dan ibadat Nabi, sunnah Nabi, dia ada dua. Ada sunnah khas, ada sunnah am. Sunnah Nabi ni dua. Sunnah yang khusus untuk Nabi, sunnah yang umum untuk semua orang.
Ada orang di antaranya Nabi nikah 9, tapi kita disuruh nikah 4. Tak boleh hidup nikah 9. Nabi puasa sambung puasa sambung terus. Tapi kita tak boleh, kita kena buka dulu. Nabi larang orang solat lepas asar, tapi Nabi buat 2 rakaat. Jadi ada sunnah khas, ada sunnah yang am. Ini pun kita kena faham. Sebab setengah orang dia kata, saya duk mandi bunga kereta ni. Sebab Nabi pun dia sembok juga unta ayak dia. Dia ambil ayak tu sembok di unta. Saya sembok kereta lah. Itu khas untuk Nabi. Nabi ada berkat, kita ada berkat tak? Kita pun tak tahu. Kalau kita disebut ulama makan belacan, tangan dia tak bawa belacan, dia takkan bawa kasturi. Kalau bawa kasturi ni pelik, kita kena cek balik dia ni. Kalau Nabi lain. Kalau Nabi memang ada keberkatan. Kalau kita, Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dan Nabi ada keberkatan bukan kerana zat Nabi, kerana Allah izinkan. Kalau Allah tak izin, sama juga. Tapi Allah izin kepada Nabi Muhammad, badannya ada keberkatan. Darahnya, ludahnya, tangannya, rambutnya, semua ada keberkatan. Tapi kalau saya abang tuan-tuan, saya ni ada berkat, malah pakat-pakat minum ayat kaki. Astaghfirullahalazim. Ada orang buat dengan tuan. Kita dengar pencerin dulu rumah. Gerun. Tapi yang buat ni untuk lebat, untuk serban ni kok. Tapi bukan saya lah. Walaupun saya pakai serban. Yang buat ni pakai serban, tinggi serbannya, tutup tengok-tengok. Tapi subhanallah, yang diajar ini kerosakan dan kehancuran. Ada satu orang saya jumpa mengaji di Yaman ni kok. Semoga Allah bagi hidayah kepada dia. Dia mengaji 8 tahun. Subhanallah, ditakdirkan dia naik dengan bah dengan saya nak balik Malaysia. Kami bertemu dua. Kemudian dia ditahan dekat border kerana dia tak ada visa. Dan saya pun tak ada visa juga. 2 tahun visa tak ada. Tapi kita pandai bayar lah, bayar denda lah. Berapa tanya orang, dia abang kata kena bayar $3. Dan abang kata saya ada $1 yang buat kena pun saya nak balik. Dia bagilah $1, tidak kena bagi 300 lah. Okey. Kawan ni kena tahan tak boleh apa. Akhirnya kita pun pergi tolonglah dia, tolong sembang dapat. Akhirnya balik kami naik bah daripada yang mana ke Oman lah. Dalam bah tu kami sembang dengan dia, saya sembang dengan dia lama. Dia kata, Tok guru dia ni ada berkat. Ada berkat tuan-tuan. Guru dia ni ada berkat. Sehingga kan kalau mandi kolam tu, dia ada kolam yang panas. Kalau guru dia mandi, dia bangun pakat terjun semua nak ambil berkat. Ambil wuduk, ditadah ayat wuduk untuk guru dia. Sebab lepas ambil wuduk, ayat tu diguna kerana ubat dan berkah. Tuan-tuan, hak kita hak tak mengaji Yaman kita tahu mengarut. Tapi hak mengaji di Yaman ni pelik. Bukan semualah, saya pun mengaji Yaman juga. Yang hak mengaji ni, dia mengaji kau tak reti. Kita hak tak mengaji ni reti pula. Dia abang kata dia berkat. Saya tanya dia satu soalan, mudah saja, saya bagi dia fikir lah. Saya kata, Tok guru kita ni dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang paling mulia? Dia akan kata Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Tok guru kita dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang confirm syurga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya tok guru kita ke neraka pun ada kemungkinannya, ada kemungkinan ke syurga. Mungkin syurga, mungkin neraka. Tapi umumnya dia Islam, kita hukum dia syurga. Tapi ada tak kemungkinan? Ada. Kalau Abu Bakar Siddiq ada tak kemungkinan? Tak ada. Kerana disebut dalam hadis syurga. Ketika Nabi wafat, ada tak seorang manusia yang tak bertemu dengan Nabi, dia bertemu dengan sahabat, kita sebut tabi'in. Dia main dekat Abu Bakar Siddiq, main lah tangan hang Nabi lama dah, main sikit nak cium-cium sikit, dia berkat. Ada tak? Takkan ada. Kalau ada pun cerita palsu. Okay. Azan lah? Oh, masuk dah. Baik, kita beri orang azan. Kita beri azan dulu. Tak bunyi.
Bismillah. Tadi kalau tak habang ni lajak sampai 10 kan. Mujok habang. Baik, sambung sikit. Kemudian ketika saya cerita kisah Abu Bakar As-Siddiq ni, saya kata perbuatan ambil keberkatan pada Abu Bakar tak wujud. Tak ada ambil berkat. Umar pun tak ada, Uthman pun tak ada, Ali pun tak ada. Yang ada, Umar pergi minta doa dekat Uwais Al-Qarni, tu bab lain, bukan ambil keberkatan. Itu minta tawasul dengan orang salih, itu pun Nabi suruh. Nabi habak nama orang tu, nama dia Uwais, hampir jumpa dia. Okey. Cuma nak habak kata celup kaki, celup tangan, minum yak liok. Ini tak wujud. Tapi ini dilakukan oleh golongan-golongan yang mengatakan mereka adalah pejuang-pejuang sunnah. Diberi nama singa sunnah, singa ahli sunnah. Kita yang bagi nama tu yang tergelak. Allah musta'an. Macam subhanallah. Jadi tuan-tuan, kembali pada kita ayat yang terakhir, kebenaran itu daripada Allah SWT. Nak cari kebenaran, kembalilah kepada Allah SWT, kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita kalau tak tahu, tanya pada orang yang lebih tahu. Jangan tanya komen. Kadang-kadang orang nak cari jawapan, tanyalah komen. Yang komen tu, kalau anak saya boleh komen, dia pun komen. Tapi pada orang yang lebih tahu, dengan alim. Kawan ni tak boleh, tanya dekat orang lain. Tetapi janganlah kita hanya sekadar tengok orang tu pakai jubah, pakai sorban, mengaku mengaji di Yaman 10 tahun, kita anggap dia sebagai ulama. Jangan. Kerana alim dinilai berapa lama dia duduk mengaji. Alim seorang dinilai dengan sejauh mana dia memahami ilmu, memahami Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan wali fasik orang mana? Orang mana? Wali faham. Baik, soalan bagus. Last kita tutup. Jarang dapat soalan Encik Miri ni. Oh, betul mana ni? Alhamdulillah. Okey, tentang wali Allah SWT. Wali Allah SWT sebut dalam Quran, sifat wali ini ialah orang yang beriman dan bertakwa. Ini sifat wali. Dan wali dalam kitab Aqidatus Salaf, antara dasar sunnah mengimani karamatul awliya, keramat, atau bahasa kita ni keramat lah, keramat wali-wali. Okey. Dan para wali dia ada dua. Satu, wali Allah. Yang kedua, wali syaitan. Wali Allah, kenapa jadi wali Allah? Kerana bertakwa, kerana dia beriman. Wali syaitan, kenapa jadi wali syaitan? Kerana dia menyembah selain Allah atau melakukan kesyirikan, melakukan khurafat. Ini termasuk wali syaitan. Dan wali-wali Allah mempunyai karamah. Ada yang diberi karamah yang diperlihatkan, ada yang tak dilihatkan. Tetapi wali syaitan, dia bukan karamah, dia sya'wadah, penyihir, magic. Memang sebentar saya ada keramat kan, lapor contoh lah kan. Ini bukan keramat ni, ini adalah sya'wadah, ataupun kita sebut magic, silat mata. Ini wali syaitan. Kalau wali Allah, katanya Al-Imam Ibn Qayyim, keramat yang paling besar adalah orang yang istiqamah dalam ibadat dia. Dia contohnya dia sayang 2 rakaat sebelum subuh, istiqamah dalam
mati. Itu karamah yang paling besar. Dan karamah ini tak semestinya kena terbang. Dan karamah ni juga dia bukan kuasa dan dia bukan mukjizat. Lain tu. Kuasa, mukjizat, karamah lain. Kuasa dia boleh, ini hanya kalau mukjizat dia hanya diberi izin. Sebab tu ketika nak buat satu perkara, para tunjukkan satu perkara ataupun nak menunjuk pada umat tentang mukjizat dia akan sebut apa? Biiznillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karamah dia lain, dia bukan mukjizat. Di antara karamah mimpi orang benar, ini pun firasat orang beriman tu benar. Boleh tuan-tuan. Sagi kuih lama orang dia tak orang bunyi dah tak tu montigah. Bukan tuan-tuan, orang lain benar dah. Jadi insyaAllah kesimpulannya umumnya faham. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Wali syaitan orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, mengeluarkan syakwadah, sihir, magic dan sebagainya, dan mereka ini disokong oleh syaitan. Ini dapat diketahui dengan orang yang berilmu. Banyak kisah-kisahnya timbulnya wali-wali yang mengarut sembahyang maghrib di Malaysia, sembahyang isyak di Mekah, balik main pula pening kita, keluar rumah sembahyang isyak di Mekah, balik main rumah makan malam di rumah. Kita pun pening. Ni wali syaitan ke wali Allah ni? Baik, jadi insyaAllah cukup setakat ni. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu dari saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kita akhirkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.